2.5% akan mati. Macam itulah calculation yang paling simple. Jadi banyak tu, bukan sikit tu. Kalau 100 juta dah 2.5 juta. Jadi kalau 700 juta, boleh bayang. So dia banyak. Jadi tak valid kalau kita terus membiarkan, tak, let the natural course, let the natural take dia punya path, bagi isteri tu jalan begitu je. So dia jadi jumlah yang besar. So dalam kes pengurusan, kita tahu pengurusan kes positif, apa yang KKM buat lah, saya nak semua orang faham kan. Kenapa? Macam hari ni KKM pening lah, nak screen 5,000 orang ni. Jemaah tabligh 5,000 orang. Dia nak contact tracing 5,000 orang. Jadi apa yang dia buat? Sebenarnya sesiapa yang ada exposure atau merasakan diri tu ada exposure, duduk kat rumah diam-diam atau berjalan, duduk rumah diam-diam. Masalahnya tak boleh duduk diam. Nak juga ni cuti sekolah ni, nak juga berjalan. Pesakit saya ada 5 orang cancel ke Jepun, cancel ke Korea, nak juga pergi Korea kan. Satu nak pergi Switzerland. Switzerland tu saya kata pergilah, tak nak pula, takut duduk ber-20,000. Okey. Jadi yang mana yang rasa-rasa kena atau rasa-rasa expose, duduk dan diam dekat rumah. KKM dah launch portal untuk check, self check. Kalau dia positif, dia akan di-isolatekan dalam ward selama 14 hari. Saya rasa the end of the day KKM akan tarik ni, dia jadi home quarantine dah balik. Tak perlu masuk ke hospital. Kalau 5,000 tak cukup katil. 5,000 jemaah tabligh dia dah syaki positif. Ya Allah ya Rahman. Habis pakcik yang kecil manis, darah tinggi semua tak mana. Kan? Jadi home quarantine. Jadi pendekatan ni baguslah. Sebenarnya dia tak ada perfect, because sejarah penyebaran wabak respiratory hanya berlaku paling last adalah 1920. Pada Spanish flu 1915, 1920 macam itulah, pada era Spanish flu. Selepas tu tak ada dah. Yang lain kita dapat wabak Ebola sikit, polio sikit. Ni tak pernah ada satu wabak sejak tahun 1920 sampai tahun 2020 walak terus. Jadi pengajaran untuk ummah yang sangat bangga sekarang ni kan, manusia yang sangat bangga sekarang ni, kitalah paling kebal. So Allah Ta'ala hantar. Jadi duduk. Bila kita kata masuk dalam ward, apa dia orang buat? Masa saya kata tadilah, dia bagi ubat demam, ubat antiviral kalau perlu, ubat batuk-batuk, makan-makan 14 hari. Hari ni Dr. Adham Baba, siapa yang isolate tak kerja dapat RM100. Alhamdulillah, usia 400 tu. Kalau 5,000, hui, terbaik. 5,000, 1,400 orang, 14 hari. Mana nak cekal. Jadi sebenarnya sifat tanggungjawab ni adalah kita sendiri. Kita sendiri. Umat ni sebenarnya diberi Allah Ta'ala daripada Nabi menunjukkan sifat, menunjukkan tata cara daripada bangun tidur sampai tidur balik. Dari segi bangun pagi, cuci tangan, cuci hidung, ambil wuduk, solat malam, lepas tu subuh basuh lagi muka, lepas tu duha basuh lagi muka, lepas tu zuhur basuh lagi muka. Berapa banyak dia basuh muka dah kan? Lepas tu makan lagi, berwuduklah sebelum makan, maksudnya basuh tangan sebelum makan. Berapa kali kita makan, berapa kali basuh tangan. Jadi sebenarnya basuh tangan. Yang sekarang ni sampai satu Malaysia habis mask. Mawar, ada mask untuk, saya sekarang berkhidmat di Mawar untuk kawan semua. Di Mawar ni bertahan untuk 2 bulan. Kalau kenakan kerajaan sekarang tak betul, boleh bertahan selama 2 bulan sahaja. Kalau lepas 2 bulan akan demam lah. So dia dengan harga yang asalnya RM7, dia dijual dengan harga RM15. So nampak tak? Ini sistem kapitalis tuan-tuan, mengambil kesempatan atas kesusahan orang. Ini sistem yang berlaku. Jadi bila benda dah bagi panik, dia semua habis. Mask habis, sanitizer habis, betul? So siapa-siapa nak berniaga sanitizer, resepi Kak Kiah ke? Kak Kiah pula. Resepi siapa-siapa nak buat, as long as asas untuk antiseptik adalah alkohol. Untuk kuman asas dia alkohol. Mesti ada alkohol base. Alkohol ni tak payahlah. Sebenarnya ada alkohol dah sikit, tapi 1% contohnya. Ya. Dari segi berubat, saya kata tadi, semua penyakit ada ubat. So janganlah risau. Tapi yang menjadi masalah, masyarakat kita lebih pandai. Bila kata-kata berubat, tag saya dengan singgam, tag saya dengan makanan sunnah. Bukan begitu. Allah Ta'ala tak bagi benda remeh tuan-tuan.
Allah Ta'ala bagi benda mesti boleh di-explain. Pasal sifat zaman sekarang, sifat adalah berasaskan teknologi yang mana Allah Ta'ala boleh cakap macam mana hamba dia tu bertindak. Maksudnya, kita tengok coronavirus contoh. Coronavirus masuk dekat paru-paru, dia boleh tulis, kalau katakan saintis boleh tunjuk, memang dia akan tunjuk, masuk ikut paru pernafasan, jalan ke dalam, duduk dekat ACE receptor, dia panggil ACE receptor kat paru-paru, dan buat symptoms. Jadi ubat dia pun mesti menunjukkan handle daripada kemasukan sampai handle dekat level macam mana tindakan itu berlaku. Itu ubat. Itu yang Allah Ta'ala bagi. Jadi bila dia kata okey, nak makan kurma sebagai salah satu sunnah, ajwa, itu adalah sunnah, keyakinan. Tapi adalah tanggungjawab kita Muslim doctors atau Muslim scientist untuk mengiyakan. Kau tak nampak lekeh kan tak? Nampak lekeh, makan kurma janganlah. Jangan begitu. Sepatutnya inilah masa kalau betul nak jadikan dia satu benda yang besar atas medium dakwah, saintis Muslim atau doktor Muslim ambil and buat study proper, ambil elemen aktif macam mana perubahan itu berlaku. Betul ke dia protektif? Begitu. Samalah bila kata on tag kita dengan singgang ke benda, sebenarnya protein saja. Bila kita tak sihat, kita tak makan, tak ada selera nak makan, untuk kita lawan badan kita yang lemah, untuk hasilkan antibody kita yang lain, asas dia adalah protein. Protein ni adalah ikan dan ayam. Jadi masaklah best sikit singgang. Orang pantang dia orang singgang. Bagilah sweet sour ke kan, contoh. Okey. Atau tiga rasa ke. Tapi itu tak menjadikan bahawa kita kata tak, Islam itu syumul dan dia izzah. Jadi semua benda tu ada solusi dari Islam itu sendiri. Cuma kita kena ambil dia punya elemen sains supaya kita boleh explainkan dengan jelas. Pasal Allah sebut semua benda dengan jelas dalam Quran. Dia jadikan langit tak bertiang, dia sebut langit tak bertiang. Kan? Yang tu ada, kita tak nampak. Itu beza dia. Okey, golongan yang disakiti, ini data ni saya buat sampai 10 Mac. Ya, sebenarnya masa tu 117 kes disah negatif 2000. Sekarang ni kes dah 149 setakat malam ni. Yang akan di-screen ribuan. Jadi resources kerajaan memang akan habis. Worldwide 1113 pada 10 hari bulan. Semua negara dah terlibat. So nak bercuti tak nak bercuti? Nak bercuti tak nak bercuti? Ikutlah. Nak bercuti tak bercuti? Perkara yang terbaik adalah duduk diam di mana kita berada. Yang terbaik. So kalau nak berjalan, kita kata nak pergi Indon dah doktor, tafadhal mashkura. Pasal Indon punya kes rendah. Dan kalau kita lihat, Indon adalah populasi Muslim yang tinggi. Kan? Bagi saya, selagi kes, tapi kita kena alert bahawa alert dengan senario setempat. Indon kes rendah, Thailand risk agak tinggi, Vietnam agak tinggi. Baiknya cuti je lah dalam Malaysia ni. Kalau nak cuti sekolah, cuti je dalam Malaysia. Pulau Rendang, Pulau Tioman, Port Dickson. As long as kebersihan dijaga. Maksudnya basuh tangan. Dan siapa yang batuk, pakailah mask. Jangan beli mask tu. Mask tu hanya untuk orang tak sihat. Nak beli untuk berniaga tu silakan. Tapi jangan. Jadi kita akan lihat ini, tuan-tuan, lama-lama tak payah tengok lah. Kalau tanya saya kan, lama-lama tak tengok lah, tak serabut lah. Pasal dia akan terus spread. PKKM kata tak perlu tutup office, tetap tutup office. KKM kata tak perlu, jadi dia akan merosakkan. Bagusnya Allah Ta'ala hantar coronavirus untuk jahanamkan semua. Dari segi ekonomi, dari segi kesihatan, dari segi perhotelan, dari segi semua aspek ekonomi, semua terlungkup. Semua. Jadi kat mana kita nak bersandar? Hanya dengan apa yang Allah tinggalkan, Nabi tinggalkan pada kita. Dari segi kebersihan, dari segi ekonomi Islam, dari segi sama-sama saling membantu, dari segi saling mengingatkan, dari segi makan, minum semua sekali lah. Dari segi percutian pun. Haji pun, umrah pun ditutup sampai bulan April je. Janganlah over sangat. Lepas April dia buka balik kan. Hopefully settle by April. Satu kes dekat Saudi baru 2 kes. Tapi kalau haji atau umrah dia akan melibatkan jutaan. Jadi pasal kita tengok data, kebanyakannya kematian melibatkan orang lelaki yang berusia. Jadi automatically kita tahu
majoriti kalau kena dekat Mekah 50% boleh matilah. Jadi pendekatan tu perlu diambil atas darurat sebenarnya. Ya. Ini yang paling penting. Saya ulang sekali lagi, tutup mulut, tutup hidung, tisu bila bersin. Buang, basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan. Kalau rasa batuk perlu bekerja, pakai macam biasa, pakai penutup mulut, pakai hidung kalau cuba berhubung. Dan sentiasa jaga kebersihan. Kebersihan je. Ada tak umat Islam tak mandi? Mana ada? Mesti mandi umat Islam. Umat Islam mesti berwuduk. Pasal syiar kita, solat kita tiang agama. So setiap kali solat mesti kita wuduk. Dan pasti kita basuh tangan ada 5 kali. Kan? Kafir je tak solat. Nampak kasar kan? Tapi betul lah. Tak solat kafir. Tak ada alasan kafir, tak ada fasik-fasik kafir. Pasal tu Allah sebut dah. Tapi kita agak lama untuk 1400 tahun, kita agak lembut atas pendekatan tu. Tapi Allah Ta'ala hantar tu tentera dia. Semua pakat nak ambil wuduk sekarang. Bagus, Allah Ta'ala yang tarbiyah, tak payah kita dah. Jadi ini cara penyucian. Cara basuh tangan, sebenarnya kalau dibasuh, you all kena tengok, ambil basuh tangan, letak sabun atas tangan, sabun begini, lepas tu atas dua-dua tangan, dan kemudian tangan ni. Kalau cuba nak demo sekali lagi, begini, atas, duduk atas, lepas tu ini, ibu jari, kadang-kadang ambil ini juga, kemudian ini, pergelangan tangan. Cuma kalau surgeon nak basuh tangan untuk surgery, dia ambil sampai sini. Itu surgeon. Pasal dia memang jauh lagi lah. Pasal kalau dia potong-potong kuman masuk, elok nak selamatkan orang, mati pula orang. Jadi pasal kuman dekat tangan kita sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Dalam pada tu pun sunnah Nabi tak kena lepas makan adalah jilat tangan. Microbes. Tapi tak kala tu Nabi suruh basuh tangan dulu. Pasal tak? Nabi suruh basuh tangan dulu sebelum makan. Lepas makan kita jilat. Lepas jilat tu ada lagi microbes. Maksudnya tak kala kita lego je tangan kita ni, ngeri tuan-tuan. Kalau kita tahu microbes ni atas mikroskopi, habis macam-macam ada kat tangan kita. Pencegahan dari sudut Islam, jangan kita mencampakkan diri atas kebinasaan. Ini dari segi surah Al-Baqarah. Tapi kalau kita ambil daripada adab para sahabat salaf, Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Sayyidina Umar, ini penting. Ini yang penting supaya kita faham. Supaya jangan kita menyalahkan, kenapa pergi jemaah. Contoh. Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah daripada Damsyik, dia keluar jumpa Sayyidina Umar di luar. Dan dia pasuk balik kepada kota Damsyik kerana dia kata itu takdir aku. Dan Sayyidina Umar pula beriktikad bahawa berpindah antara satu qada Allah yang lain kepada satu qada yang lain. Jadi kita jangan menyalahkan Allah. Dah tahu pergi, nak pergi juga. Contoh kan. Dah kada kita tapi kalau kita ambil pendekatan untuk tak pergi, kita diamlah, janganlah nak berbalah. Benda ni para sahabat ahli syurga pun tak berbalah. Jadi kita jangan balah. Yang penting saya kata, kalau nak pergi berjalan, tafadhal mashkura. Kau nak pergi, jangan pergi 5 negara tu sudah. Jadi pendekatan saya bagi nak pergi, tafadhal, tapi jaga diri, kebersihan, dan itu qada yang orang nak terima, itu you all punya call lah, you all punya decision. Tapi kalau nak avoid, itu lebih baik. Tak nak pergi, itu lebih baik. Jangan menyalahkan orang, kata dah tahu satu negara nak pergi juga, gaduh pula. Jangan. Rasa nak pergi, tak nak pergi, duduk diam-diam. Yang terbaik of course kita kata duduk diam-diam. Tapi kalau nak pergi juga, itu you punya iktikad lah. Pasal pergi setakat nak pergi Switzerland, apalah sangat Switzerland kan. So contoh ini kita penting. Pasal kuarantin ni diajar oleh Nabi awal lagi. Kuarantin ni diajar oleh Nabi awal lagi. Tapi bila kita mengambil pendekatan, pergi selamatkan, bawa sini, kumpulkan satu tempat, ni yang berlaku ni. Ini yang jadi dia spread. Okey, ada soalan? Saya harap saya menjawab atas sedikit pengetahuan. Pasal lecture coronavirus akan ambil masa yang sangat-sangat panjang. Dari segi virologi, patofisiologi, apa lagi, patologi, banyak benda dari perubatan. Maksudnya siapa dia, apa dia buat, macam mana kerja dia, dan juga apa proses berlaku penyakit itu, atau patologi dan rawatan, farmakologi itu semua. Jadi saya lecture yang sangat panjang. Tapi untuk masyarakat umum, cukup untuk kita mengetahui bahawa coronavirus ni adalah salah satu virus
Respiratory maksudnya penyakit yang menyebabkan jangkitan-jangkitan batuk sesama daripada haiwan kepada manusia, dan sekarang dia dah berlaku manusia kepada manusia. Dan dari segi itu, pencegahan dia sama dengan semua penyakit-penyakit respiratory, yakni basuh tangan, tutup mulut, pakai mask kalau batuk. Itu je pendekatan dia. Kalau rasa diri itu sangat tak sihat, pergi ke hospital. Selagi kita tak berjalan dalam kawasan-kawasan wabak, maksudnya kita selamat insya-Allah. Kalau macam staff-staff KKM memang dia salam begini, saya masih lagi salam begini, tak apa, tak ada masalah insya-Allah. Cuma dalam kes jemaah tabligh mungkin agak takut sikit lah, pasal kalau betul kes tu ambil daripada Sri Petaling, maksudnya pasal kita bersalam, sahabat-sahabat tabligh salam pipi-pipi kan, jadi lagi spread, lagi dramatik lah. Tapi kita tak boleh hukum event tu mungkin tak berlaku di situ, mungkin event tu berlaku semasa dia balik daripada sana. Jangan hukum pasal kita tak tahu whole story. Dari segi kita history clocking kami, doctors, kami kena tahu dekat mana dia sampai, kat mana dia pergi, kat mana dia duduk, kat mana symptoms dia bermula. Kalau katakan symptoms tu bermula selepas dia meninggalkan jemaah tabligh 14 hari selepas di Sri Petaling contoh, dia tak boleh hukum lah jemaah. Betul lah KKM dah announce 5,000 untuk dia contact tracing. Itu dia contact tracing, so automatically 5,000 yang lain tu di-alertkan. Maksudnya automatik dia self quarantine. Itu saja. Tak perlulah kita nak blame kan. Yang nak pergi kempen-kempen tu sama juga. Kempen Muafakat Nasional ke, kempen Pakatan Harapan ke, sama juga. Perkumpulan begitu sepatutnya avoid je. Sebaiknya duduk diam-diam zikir, ataupun duduk diam-diam. Kalau tak, nanti once they spread, pasti ada kematian. Once they spread, masa super spreader tu akan berlaku. Cuma kita tak, na'udzubillah, hopefully Malaysia tidak berlaku. Ya, saya mohon maaf atas ketelanjuran kata. Semoga sedikit perkongsian itu memberi manfaat kepada semua insya-Allah. Kalau hospital, apa treatment dia bagi? Apa treatment dia bagi pada di hospital? Haji tanya apa treatment dia bagi pada jangkitan coronavirus. Treatment dia tak ada apa bang. Treatment dia kalau demam bagi ubat demam. Kalau because kebanyakan virus fever. Cara viral fever buat kerja generally lah viral fever. Viral fever masuk dalam sistem badan, dia akan buat badan tu lemah dulu, betul tak? Bila badan you lemah, you tak nak makan, you tak nak minum. So you ada dua benda. Satu, you demam. Bila you demam, you akan kurang air, pasal you akan releasekan air. 1 degree increment temperature, dia akan naikkan lebih kurang 500 per meter square water hilang. Banyak tu. Setiap kali 1 degree, lebih kurang 500 per meter square water hilang. Pada masa yang sama, body pula takkan ada nak minum. Because tu cara virus tu buat. Masuk, tak nak makan, tak nak minum. So, badan akan jadi kering. Bila kering, dan tak makan, automatically askar kita yang patut kita makan cukup untuk hasilkan askar, mana nak ada askar? Askar pun jam duduk kat kamp Senawang tu duduk relax. Askar tak ada. Kalau ada askar pun, dia kering. Tak ada transport. Pasal tu bila tengok virus, kita masukkan air. Maksudnya hantar transport lah. Bayangkan kat kamp Senawang tu duduk askar. Dah ready. Transport tak ada bro. Pegang senjata, transport tak ada. So masuk drip. That's why kita bagi drip. Kita bagi ubat demam supaya temperature dia jadi low. Kita emphasize untuk makan benda yang sihat. Memang the best adalah protein. Mana datang singgang wallahu ta'ala alam, tapi sebenarnya protein. Apa-apa protein. Ikan, ayam. Pasal apa? Tak kala kita demam virus, tak ada selera nak makan pun. Pasal tu lahirnya sup ketam untuk denggi. Pasal ketam paling mahal kan? Ketam paling mahal. Nak tak makan? Tak makan pun. Kalau tak ada denggi tu, bantai ketam tu. Tapi denggi tak nak pun makan. Pasal protein tu adalah untuk kita boost balik, supaya askar kita, darah putih kita semua terhasil balik dan boleh melawan jangkitan. Itu je. Yang dikatakan tak spread di kawasan temperature tinggi. Okey. Dia maklumat ada sebut bahawa kita bertenang pasal cuaca kita panas, dia tak spread di cuaca yang panas kan, pasal Afrika tak tinggi, data tak well spread. So kita tak boleh conclude pada satu event pada short duration sebenarnya. Tak kala dia berlaku, memang kita lihat sekarang dia cross over. Semua negara yang terlibat adalah negara-negara yang temperate temperature. So negara-negara yang pada Afrika belum, tapi Zimbabwe saya dah ada. So adakah dia bermaksud dia tak ada? Tak. Jadi saya nak conclude bahawa
coronavirus tidak berlaku pada cuaca panas, saya defer that statement, saya reserve that comment. Pasal terlalu awal untuk kita komen. Macam contoh kita tahu, macam influenza ya. Influenza memang duduk pada sejuk, kurang pada panas. Coronavirus terlalu awal untuk dikomenkan. Jadi pendekatan masih lagi as a whole, follow KKM punya standard, just control, jaga diri. Banding dengan kita yakin, oh kita panas ni, jalan pasal kita panas. Tak apalah, tak nak pergi shopping mall, pergi tempat panas, pergi pasar tani pasal panas kan. So saya rasa itu pendekatan yang agak salah lah. Pasal selagi dia tak confirm, susah kita nak komen. Saudi tak sejuk mana, Saudi tak panas. Jadi itu pendekatan yang lebih selamat. Apa progres research daripada saintis sekarang? Progres yang ada. Okey, progres daripada saintis. Abang tanya progres daripada saintis mengenai coronavirus. Seluruh negara yang terlibat dalam coronavirus, baik US, baik European country, baik China sendiri, baik Japan yang advance pun bercakap mengenai satu, development of, macam saya kata tadi, satu, mengenali virus tu sendiri, sifat dia secara mutlak. Kita kena kenal secara mutlak. Macam denggi kita ambil masa sampai sekarang baru kita tahu macam mana nak rawat denggi as a whole. Kalau dulu ramai kematian, ini pun ada kematian lagi. Tapi dari segi virus kita kena tahu as a whole apa sifat dia. Kedua, jangka hidup dia. Jadi segi research itu yang nak tahu. Pasal dengan jangka hidup dia kita tahu berapa lama pandemik ni boleh berlaku, berapa lama wabak ni boleh stay. Pasal dia akan calculation dari statistik tu, dia orang tahu. Ketiga, rawatan dia, adakah 100,000 kena, 2.5 mati, perlu atau tidak diinvest untuk antiviral, antivirus punya development. Itu penting. Pasal belum kita nak buat, memang dia orang tengah buat untuk antiviral. Tapi segi buat antiviral, once they develop new drug adalah new investment. Ini yang datang ideologi ataupun pemikiran big pharma. Pasal dia akan melibatkan kos yang banyak, automatically akan jadi ubat lah kan. Ubat adalah satu perniagaan, penyakit adalah satu perniagaan. Jadi memang ada development untuk buat antiviral itu sendiri. Ketiga adalah development of vaccine. Development of vaccine adalah untuk protect supaya dia tak hit 60%. Kalau dia pergi 60% population infection, maksudnya 100 orang, 60 kena, 40 dapat herd immunity. Macam kita buat vaksin tadi, vaksin kan, siapa-siapa yang tak nak vaksin tu dapat herd immunity. Itulah dalam kes coronavirus. So kalau kita dapat, kalau the scientist dapat produce anti-vaksin sebelum dia reach peak. Pasal semua hidup kita ni ada peak, normal graph. Maksudnya life begin at 40 untuk manusia. Life begin at 40. So virus pun ada hit dia. Normal graph dia akan hit, berapa hit dia. So 7 bilion berapa normal dia akan hit. So once dia hit maximum, maksudnya no point kita buat cakap vaksin. Macam influenza kan. So dia buat pasal seasonal. Tapi dia hit sampai maksimum. Daripada situ baru kita tahu bahawa setakat mana bahawa vaksin tu diperlukan. Tapi nak tak nak, dalam keadaan sekarang semua big company ataupun big scientist, virologist, immunologist duduk berbincang untuk buat vaksin. Sama ada spesifik terhadap coronavirus Wuhan atau coronavirus saja, Allah Ta'ala alam. Sebelum Wuhan coronavirus ni tak ada berebak di negara lain sebelum Wuhan? Tak ada. Soalan abang tanya, ada tak virus Wuhan ni merebak sebelum tu? Tak ada. Masalahnya yang saya cuba sampaikan pada masa mula-mula dulu, China, knowing Chinese government, dia tak pernah transparent. Pasal dia ada population 1.5 billion dekat situ. Berapa banyak dalam tu sawal ni kita tak tahu. Cuma bila dia ada whistleblower, doktor dia yang whistleblower yang pergi war-warkan ada kes, baru dia mula panik. Takkanlah setakat 100,000 dia boleh lockdown sampai 56 juta punya population dia lockdown. Kan? Jadi kita tak tahu data sebelum tu. Tapi selepas tu kalau kita tengok sekarang dalam jurnal ada keluar sebenarnya ada kes-kes tertentu yang mimik Wuhan sebelum tu di China. Masih juga berorientasi kita di China. Lokaliti tempat asal adalah di China. Ada kes mimik tapi tak confirm bahawa dia Wuhan ataupun tidak. Jadi itu yang mungkin sebenarnya bibit-bibit tu dah ada lah. Tapi memang lokal tempat memang di China. Ada dalam jurnal ada dah kemudian publish. Bila dah keluar ni baru berani untuk keluarkan lah. Chinese government atau Chinese doctors dia takkan publish kalau kecuali benda tu keluar. Kalau tidak kan dia orang pula ke dalam. Pasal dia orang kan menutup pintu, ada benda yang very control kat situ. Ya tuan.
Soalan terakhir, okey. Pengerusi kata soalan terakhir, okey. Soalan yang bijak. Okey. Soalan tu Haji Asna adalah, kalau seorang tu dah kena, macam mana doktor nak rawat? Lepas tu macam mana nak tahu dia dah tak kena? Okey. Semua benda, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua benda hidup pasti akan mati. Virus ada jangka hayat. Okey, virus ada jangka hayat. Kalau diinfect pada saya contoh, kita tahu dia 14 hari, on the 14th day kita akan screen lagi. So dia akan ada serial screening. Masalahnya orang semua kalau pergi ke hospital kan, pergi yang mana infection macam Hong Leong ke KWSP ke, tutup office. Tempat yang pesakit ni kena, doktor tetap duduk masuk. Korban lah check, staff nurse tetap duduk check. Jadi dia orang tetap check macam biasa pun. Kami tetap check macam biasa, cuma kita pakai full gear lah kot. Full gear, tutup semua kalau boleh macam angkasawan. So dia akan buat serial swab. Serial swab untuk make sure dalam carrier dalam hidung kita tak ada. Biarpun tak ada symptoms, carrier tu tak ada. Once, lepas tu dia discharge. Tapi tak bermaksud dia tak boleh kena balik. Pasal dia airborne. Dalam kes yang berlaku di Singapore contoh adalah reinfection. Di Jepun adalah kes reinfection. Maksudnya dia dah clear, dia balik, dia kena balik. Pasal dia dah spread, dia kena balik. So second infection dia yang menyebabkan kematian. Jadi kes pertama di Jepun yang menyebabkan kematian itu adalah kes reinfection of coronavirus kalau tak silap. Jadi itu yang kena tahu bahawa once dia dah spread, dia dah ada dah spreading all over. Pasal tu kita tahu dia orang keluarkan ada L strain dengan S strain. L ni garang, once dia hit, the S dia reinfect macam tu. Jadi kita solat isyak lah ya. Tak ada soalan lain insya-Allah. Oh, doa. Boleh macam.